Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Amalina Jajuli. Jangan lupa like, subscribe, tekan loceng di channel Cikgu Amalina Jajuli. Mari belajar Matematik tahun 1. Selamat datang ke kelas Matematik tahun 1 Cikgu Amalina. Untuk video kali ini, Cikgu akan memberikan penerangan dan latihan tentang tajuk Dapat Wang dan Catat Wang. Cikgu akan menggunakan contoh-contoh yang ada di dalam buku teks Matematik tahun 1 jilid 2 dan juga soalan-soalan latihan yang ada di dalam buku Aktiviti Matematik tahun 1 jilid 2. Kita buka buku teks muka surat 20. Dapat wang dan catat wang. Cara dapat wang, kita boleh mendapatkan wang daripada duit raya yang kita dapat pada sambutan hari raya. Juga hadiah. Dari mana kita dapat hadiah ni? Jika kita menyertai apa-apa pertandingan, biasanya kita akan menerima sejumlah wang. Jadi itu adalah hadiah. Kita juga boleh dapatkan wang melalui wang saku harian kita yang dibeli oleh ibu atau bapa sebelum kita pergi ke sekolah. Juga daripada wang jualan. Kita boleh menjual aiskrim ataupun apa-apa sahaja yang boleh dimakan dan diminum untuk mendapatkan wang jualan. Dan akhir sekali kita boleh dapatkan wang daripada pemberian datuk atau nenek. Apakah cara lain untuk dapatkan wang? Kita boleh jual barangan kita semula seperti tin, botol, kaca, surat khabar lama dan lain-lain lagi. Kita juga boleh mengambil upah perkhidmatan seperti cuci pinggan mangkuk, cuci kereta dan lain-lain lagi. Upah perkhidmatan ini kita boleh buat di rumah dan kita akan mendapat upah daripada ibu atau bapa. Seterusnya, contoh kedua. Saya simpan duit. Saya nak beli beg duit. Okey. Bagus Liming. Baiklah, Liming menyimpan duit untuk membeli beg duit yang berharga RM10. Bagaimana dia mencatatkan wang dia? Liming bina jadual. Ini contoh jadual yang dibina oleh Liming. Setiap hari dia akan catatkan penggunaan wang dan juga sumber wang dan simpanan wangnya. Okay. Pada 10 hari bulan 3, Nenek Liming memberi RM10. Liming simpan RM5 dan bakinya RM5 dia membeli buku cerita. Pada 16 hari bulan 3, Liming mendapat wang saku sebanyak 90 sen. Dia membeli roti sebanyak 40 sen. Bakinya disimpan. Berapa yang disimpan? Baiklah, di sini dia dapat 90 sen. Jadi, 90 sen, kemudian dia belanja 40 sen. Jadi, kita buat 90 sen tolak 40 sen. Sifar tolak sifar, 9 tolak 4, 5. Okay. Simpanan Liming ialah 50 sen. Simpanan ini adalah duit baki daripada wang saku setelah membeli roti sebanyak 40 sen, jadi Liming dapat menyimpan 50 sen. Pada 24 hari bulan 4, Liming telah menjual tin yang telah dikumpul olehnya sekian lama. Dia mendapat wang sebanyak RM5. Kemudian dia membelanjakan RM1 untuk membeli mainan. Okey, jadi berapa duit yang dia simpan? Okey, kita boleh buat 5 tolak 1. Jawapan dia 4. Okey, jadi Liming dapat simpan RM4. Bolehkah Liming beli beg duit ini jika dia boros? Okey, jika dia boros, bolehkah dia beli wang ini? Bolehkah dia beli beg duit? Okey, kita lihat ya. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana Liming tiada duit simpanan atau duit simpanannya tidak mencukupi. Okey, tengok sekarang duit simpanan dia. Okey,
tengok bahagian simpanan. Okey, dia ada RM5, RM5.50, RM9.50. Okey, Liming ada simpanan RM9.50. Okey, dia nak beli dompet harga RM10. Tak cukup kan? Jadi dia tak boleh beli dompet ni lagi. Dia kena kumpul lagi 50 sen untuk membeli dompet berharga RM10. Jadi jika dia boros, dia tak ada duit simpanan. Nenek bagi RM10, dia habiskan RM10 tu untuk membeli barang kehendak dia. Jadi dia tak boleh nak menyimpan. Ataupun jika dia boros, duit simpanannya takkan mencukupi. Macam sekarang ni tak mencukupi. Jadi dia kena menyimpan lagi untuk membeli beg duit. Okey, boleh ya murid-murid? Okey, mari kita buat buku aktiviti muka surat 20. Kenal pasti sumber wang, tanda right. Okey, yang pertama, wang saku. Okey, adakah ianya sumber wang? Ya, ianya sumber wang. Kemudian, derma. Okey, memberi derma pada tabung bantuan. Bukan, sebab kita keluarkan duit. Jadi, dia bukan sumber wang. Okey, kemudian duit raya. Ya, duit raya adalah sumber wang. Beli minuman. Beli minuman, kita keluarkan duit. Jadi, dia bukan sumber wang. Jual barang di pusat kita semula. Macam tadilah, dia jual botol, tin, surat khabar lama di pusat kita semula. Adakah ianya sumber wang? Ya, ianya adalah sumber wang. Dan akhir sekali, hadiah. Hadiah juga merupakan sumber wang. Okey, nombor 2, tandakan right amalan yang baik. Simpan wang di dalam tabung. Ya, amalan yang baik. Simpan sedikit, belanja lebih. Tak boleh. Kita kena simpan banyak, belanja kurang. Okey. Belanja yang perlu. Ya, amalan yang baik. Simpan wang di bank. Ya, amalan yang baik. Kenapa kena simpan wang di bank? Supaya selamat wang kita. Okey, belanja dengan boros. Tak boleh. Kita tak boleh belanja dengan boros kerana nanti kita tiada wang simpanan untuk digunakan pada masa hadapan. Sila buka buku aktiviti muka surat 21. Aktiviti 2, lengkapkan jadual simpanan dan perbelanjaan asri ikut tarikh. Okey, di manakah jadualnya? Okey, jadualnya ada di bawah ini. Ini adalah contoh jadual. Okey, jadi kita kena lihat betul-betul maklumat yang diberi. Kita lihat satu persatu. Pada 22 hari bulan 6, okey, Asri dapat wang saku sebanyak RM2. Okey, jadi ditulis pada tarikh 22 hari bulan 6, sumber wang saku RM2. Okey, kemudian dia beli pen sebanyak RM1, berharga RM1. Okey, bila beli pen maknanya dia berbelanja. Jadi dia letak pada ruangan belanja pen RM1. Okey, tadi dia dapat RM2, dia belanja RM1. Berapakah duit bakinya? RM2 tolak RM1. Jadi kat simpanan ni RM2 tolak RM1. Asri dapat simpanan sebanyak RM1. Okey, di situ kita dapat RM1 tu duit simpanan. Maknanya, duit baki daripada sumber wang tadi setelah dibelanja membeli pen, bakinya RM1 disimpan. Okey, pada 24 hari bulan 6, Asri telah menjual surat khabar lama dan dapat RM2. Jadi, dia masuk kat dekat sumber wang pada 24 hari bulan 6, jual surat khabar lama RM2. Okey, dia ada belanja apa-apa tak? Okey, tak ada. Dia tak belanja apa-apa. Okey, jadi RM2 yang dia dapat ni, dia tak belanja, dia masuk dalam simpan. Duit simpanannya. Okey, seterusnya pada 25 hari bulan 6, dia dapat duit raya sebanyak RM5. Jadi dia tulis kat sumber wang ni duit raya RM5. Kemudian RM2 dia derma kepada anak yatim. Okey, bila derma bermaksud kita belanja. Dia derma, kita tulis kat belanja derma
RM2. Okey, jadi berapa duit yang dia simpan? RM5. Kita tolakkan dengan RM2. Okey, berapa bakinya? RM3. Jadi, dia simpan RM3. Pada 26 hari bulan 6, Pak Ngah beri RM5. Okey, dia masuk dekat sumber wang. Pak Ngah beri RM5. Kemudian, dia beli roti sebanyak RM1. Ini belanja. Okey, dia letak dekat belanja roti RM1. Okey, jadi berapa duit baki yang untuk disimpan? Okey, tadi Pak Ngah bagi RM5. Lepas tu kita tolakkan dengan duit kita beli roti sebanyak RM1. Okey, kita dapat RM4. Okey, jadi soalannya sekarang di sini, adakah Asri dapat beli kamus itu? Okey, dia nak beli kamus, harganya RM10. Sebab itu dia membuat jadual simpanan dan perbelanjaan. Sebab dia nak kumpul duit untuk membeli kamus. Jadi, adakah dia dapat beli kamus itu? Kat mana kita nak tengok? Okey, kita tengok dekat sini, dekat simpanan. Okey, kita tambahkan RM1, RM2, RM3, RM4. Berapa semuanya? RM1 tambah RM2, RM3. RM3 tambah lagi RM3 dapat RM6. RM6 tambah lagi RM4, kita dapat RM10. Jadi dekat sini jumlahnya, jumlah simpanan kita dapat RM10. Cukup ke untuk beli kamus? Kamus harga RM10. Okey, jadi adakah Asri dapat beli kamus itu? Ya, dia dapat beli kerana wang simpanannya mencukupi RM10 untuk membeli kamus yang berharga RM10. Boleh ya murid-murid? Berakhir sudah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga murid-murid faham dan boleh mencatat wang dalam jadual dengan betul. Terima kasih semua. Jumpa lagi di video cikgu yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.